Kembali dengan laporan sidang Dewan Rakyat. Bersedia di Parlimen ketika ini rakan setugas wartawan Salina Zakaria untuk laporan langsung. Salina, teruskan dengan perincian anda. Baiklah, terima kasih Siti Khadijah Jaafar. Nampaknya kami di lobi Parlimen hari ini menerima kunjungan tetamu daripada luar. Bagaimanapun di dalam Dewan Rakyat, nampaknya sistem tender secara terbuka yang ditanyakan kepada Kementerian Pengangkutan mengambil tempat untuk sesi soalan pada pagi ini. Dan mulai tahun depan, sistem tender secara dalam talian akan digunakan Kementerian Pengangkutan menerusi sistem perolehan nombor pendaftaran kenderaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dan Dewan Rakyat dimaklumkan bahawa sistem itu sebenarnya akan lebih dinamik dan juga terbuka berbanding manual perolehan secara tender kenderaan yang dilakukan melalui kaunter ketika ini. Pertama, orang ramai menerusi sistem ini boleh melihat tawaran harga yang ditawarkan oleh semua penanda yang lain. Yang kedua, orang ramai boleh menaikkan harga tawaran masing-masing mengikut kemampuan berdasarkan harga tawaran daripada orang lain. Yang ketiga, pemenang akan diumumkan dan akan dapat dilihat oleh semua penanda secara terus dan pada masa sebenar. Dan yang keempat, orang ramai tidak lagi berurusan di kaunter bagi tujuan mengemukakan borang tender masing-masing dan boleh melaksanakan proses ini mengikut keselesaan masing-masing. Katanya keseluruhan proses kajian perolehan sistem baru ini dijangka siap dalam tempoh 3 hingga 6 bulan dan akan digunakan pada awal tahun depan. Sementara itu, penjualan nombor plat khas kenderaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan juga kerajaan bakal menjana pendapatan lumayan kepada tabung kerajaan. Dan mengambil contoh nombor siri plat Malaysia yang diperkenalkan pada Ogos lepas, ia telah berjaya dijual dengan 13 juta ringgit hasil penjualan nombor siri itu yang telah pun dibida kepada orang ramai. Katakan, kita melihat ini sebagai satu punca pendapatan kepada kerajaan. Mengapa letak satu harga untuk katakan nombor single digit ada 10,000? Itu nombor-nombor yang cukup digemari. Kalau kita tidak meletakkan satu nombor harga minima, ia seolah-olah nombor itu tidak bernilai. Jadi kita meletakkan satu harga minima dan kita membiarkan supaya satu sistem tender dilaksanakan. Dan untuk makluman, nombor-nombor ini boleh dan ada potensi untuk menjanakan hasil yang lumayan kepada pihak kerajaan. Katanya sebelum ini kira-kira 39 nombor pendaftaran khas dikeluarkan NGO dan persendirian dengan bayaran hanya berjumlah 1 juta ringgit. Ia merugikan memandangkan nombor pendaftaran khas seperti siri Malaysia berjaya menjana lebih 13 juta ringgit selepas dibida. Justru semua nombor pendaftaran khas itu akan dikelolakan kerajaan. Dalam pada itu, 48.8 bilion ringgit pelaburan langsung asing FDI bagi sektor perkhidmatan dan juga industri utama telah pun berjaya dibawa masuk bagi tempoh Januari sehingga September tahun ini. Dan Dewan Rakyat diberitahu angka itu meningkat begitu ketara berbanding FDI bagi tempoh sama untuk tahun lalu yang telah pun mencatat sejumlah 14 bilion ringgit sahaja. Saya nak minta penjelasan di sini. Yang pertamanya ialah berhubung dengan inisiatif BRI dari negara China yang disebut sebagai Belt and Road Initiative yang telah 75 negara sebenarnya yang telah mengambil bahagian dalam BRI ini. Jadi di mana Malaysia dalam konteks BRI dengan negara China? Saya nak tegaskan bahawa kerajaan Pakatan Harapan memang sokong inisiatif Belt and Road ni, Belt and Road Initiative. Tetapi cuma apa yang saya nak tegaskan ialah cara untuk menggalakkan FDI ini daripada negara China akibat daripada BRI ini ialah untuk menegaskan 3 perkara. Nombor satu ialah kita nak galakkan pelaburan yang high teknologi dan tidak mencemarkan environment ataupun persekitaran di Malaysia. Yang kedua ialah kita hendak pelaburan yang memberi peluang kepada SME
Katanya bagi sektor perkilangan, China mencatat FDI tertinggi berjumlah 6.6 bilion ringgit, diikuti Korea 2.4 bilion ringgit, Jepun 1.6 bilion ringgit dan Singapura 0.8 bilion ringgit. Dan turut dibangkitkan di Dewan Rakyat awal pagi tadi ialah kemudahan infrastruktur bagi kegunaan teknologi, revolusi industri 4.0 yang lebih efektif dan sebagai persediaan ke arah transformasi digital itu, kelajuan internet akan ditingkatkan di kawasan perindustrian. Digital transformation ini merupakan sesuatu yang terkesan dalam seluruh business environment pada hari ini. Apakah kita sudah bersedia dalam semua teknologi-teknologi tersebut atau kita masih lagi dalam peringkat penyelidikan untuk menentukan kegunaannya dalam negara kita? Untuk memastikan infrastruktur itu diwujudkan supaya boleh teknologi ataupun industri 4.0 ini diguna pakai ataupun digunakan lebih efektif. Contoh hari ini kalau kita lihat kelajuan internet untuk dipanggilkan untuk for transportation data dengan izin adalah kelajuan paling terendah di antara negara ASEAN, ya, di mana kita ada satu bottleneck. Jadi kita sedang merancang untuk memastikan bottleneck the last mile ni dengan izin untuk ditingkatkan lagi untuk menaikkan dia punya laju kelajuan kepada 100 gigabyte per second. Dan baiklah, sebelum sesi Dewan Rakyat berakhir tadi, berlaku sedikit ketegangan di antara ahli-ahli parlimen di dalam Dewan berhubung isu ISET. Walau bagaimanapun, isu itu berjaya akhirnya ditenangkan oleh speaker hari ini iaitu Dato' Muhammad Arif. Dan itu sahaja laporan daripada Dewan Rakyat saya hari ini bersama dengan rakan tugas Amirah Hakim Lokman. Assalamualaikum, kita kembali kepada anda di Seri Pentas. Terima kasih rakan tugas Salina Zakaria langsung dari Parlimen